Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 2 akan membentangkan Perlembagaan Malaysia di bawah tajuk Kewarganegaraan. Sebelum membentangkan tajuk ini dengan lebih mendalam, saya ingin memperkenalkan diri saya iaitu Amira Faradina binti Rahim dan ahli kumpulan saya yang lain, Ajra Zia binti Ganti, Angelina Bernardus, Anik Ashrani bin Muhammad, Bibi Najihah Hikmah binti Hamzah, Beatrice Christy anak Christopher Cree. Perkara pertama yang akan kami bentangkan adalah bahagian pengenalan. Kewarganegaraan di Malaysia merujuk kepada status hukum seseorang sebagai warga negara negara Malaysia. Konsep kewarganegaraan di Malaysia didasarkan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Perlembagaan Malaysia. Menjadi warga negara Malaysia memberikan beberapa hak dan kewajipan kepada individu. Hak ini termasuk hak untuk mendapatkan dokumen pengenalan diri, hak untuk tinggal dan bekerja di Malaysia tanpa sebarang sekatan, hak untuk mengambil bahagian dalam aktiviti politik seperti mengundi dan diundi dalam pilihan raya umum, hak untuk mendapatkan perlindungan undang-undang dan akses kepada perkhidmatan awam. Kewajipan sebagai warga negara meliputi setia kepada negara, taat hukum, dan melaksanakan kewajipan yang ditentukan oleh negara. Secara umumnya, kerakyatan di Malaysia melibatkan pengiktirafan hak, kewajipan dan identiti individu terhadap negara Malaysia. Perkembangan dalam sejarahnya telah mencerminkan usaha untuk menangani isu kewarganegaraan yang kompleks dan mewujudkan kesaksamaan untuk semua warga negara Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Aljazia binti Ganti, nombor metrik BA22110543. Saya akan membentangkan 2.1 iaitu kewarganegaraan melalui kuasa undang-undang. Di Malaysia terdapat beberapa cara untuk memperoleh kewarganegaraan. Salah satu cara untuk memperoleh kewarganegaraan Malaysia adalah melalui penguatkuasaan undang-undang yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan iaitu dalam bahagian 3 Kewarganegaraan, Bab 1 Pemerolehan Kewarganegaraan. Seterusnya, orang berikut ialah kewarganegaraan melalui kuasa undang-undang. Perkara 14 dalam kurungan 1/A. Seseorang yang dilahirkan sebelum Hari Malaysia 16 September 1963 dan merupakan warga negara persekutuan menurut peruntukan yang terkandung dalam bahagian 1 jadual kedua Perlembagaan Persekutuan seperti yang berikut. Dia menjadi warga negara persekutuan sebelum Hari Malaysia dan selepas bulan Oktober 1962 dia dilahirkan di persekutuan selepas bulan September 1962 dan pada hari kelahiran itu hendaklah salah seorang warga negara Malaysia sama ada ibu atau bapanya. Yang kedua, dalam perkara 14 dalam kurungan 1/B, iaitu seseorang yang dilahirkan pada atau selepas Hari Malaysia dan mempunyai mana-mana kelayakan yang ditentukan dalam bahagian 2 jadual kedua persekutuan seperti dia dilahirkan di persekutuan dan pada masa yang sama kelahiran itu sekurang-kurangnya ibu atau bapanya seorang warga negara atau bermasyarakat tetap di persekutuan. Dia dilahirkan di luar persekutuan atau masa kelahirannya itu bapaknya berkhidmat dengan kerajaan persekutuan atau kerajaan sesebuah negeri. Dilahirkan di luar persekutuan dan masa kelahirannya bapaknya seorang warga negara dan dalam tempoh yang ditetapkan mendaftarkan kelahiran itu di pejabat konsul persekutuan atau kelahiran itu didaftarkan dengan kerajaan persekutuan jika kelahiran itu berlaku. Dia dilahirkan di Singapura pada masa kelahiran itu sekurang-kurangnya ibu atau bapanya dilahirkan di persekutuan dan pada masa kelahirannya dia tidak menjadi warga negara mana-mana negara.
Seterusnya, saya Angelina Bernardos akan membentangkan bahagian saya, iaitu kewarganegaraan melalui pendaftaran. Apakah itu kewarganegaraan melalui pendaftaran? Ia merujuk kepada proses undang-undang di mana seseorang boleh mendapatkan taraf kewarganegaraan Malaysia mereka dengan mengemukakan permohonan kepada pihak berkuasa yang berwibawa seperti Pejabat Pendaftaran Negeri atau JPN. Mereka yang mempunyai kewarganegaraan ini mempunyai beberapa hak tertentu. Contoh, mempunyai hak untuk tinggal dan bekerja di Malaysia tanpa ada sekatan tertentu, hak untuk mendapatkan dokumen pengenalan diri sebagai warga negara Malaysia, hak untuk menyertai aktiviti politik, dan hak kewajipan untuk mematuhi undang-undang dan menjalankan kewajipan mereka yang telah ditetapkan oleh negeri. Mempunyai kewarganegaraan juga menyediakan hak dan kewajipan yang sama seperti kewarganegaraan asal atau kewarganegaraan ibu. Dalam pemenuhan kewarganegaraan melalui pendaftaran ini mempunyai beberapa syarat. Yang pertama ialah isteri dan anak warga negara ataupun wanita yang bersuami dalam perkara 15 pasal 1. Seterusnya, seseorang yang berumur kurang daripada 21 tahun dalam perkara 15 dalam pasal 2. Yang seterusnya, seseorang yang berumur 18 tahun atau lebih dan dilahirkan di persekutuan sebelum Hari Merdeka dalam perkara 16. Dan terakhir ialah seseorang yang berumur 18 tahun atau lebih dan biasanya bermahsiswa di Sabah dan Sarawak pada Hari Malaysia dalam perkara 16A. Dalam mendapatkan kewarganegaraan ini juga dapat membangkitkan beberapa isu. Yang pertama ialah ketegasan keperluan dan proses pendaftaran, di mana terdapat setengah dokumen yang diperlukan dalam proses pendaftar yang sukar untuk didapatkan. Yang kedua ialah perlakuan tidak adil terhadap golongan tertentu. Yang ketiga, penyelewengan atau penyalahgunaan dalam proses permintaan. Dan terakhir ialah kesan terhadap identiti dan integrasi komuniti. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Seterusnya, memperoleh kewarganegaraan melalui penaturalisasian. Kewarganegaraan melalui penaturalisasian adalah pemberian kerakyatan dan kewarganegaraan kepada seseorang yang bukan warga negara bagi sesebuah negara. Ini dinamakan sebagai proses atau tindakan undang-undang sesuatu negara. Merujuk Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, naturalisasi bermaksud pemberian hak warga negara kepada seseorang yang bukan warga negara asal sesebuah negara setelah orang itu memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Setiap negara mempunyai peraturan pewarganegaraan tersendiri. Sebagai contoh, Indonesia syarat untuk memohon secara naturalisasi ada 18 tahun dan ke atas, manakala di Malaysia sekurang-kurangnya 21 tahun dan ke atas. Kewarganegaraan melalui penaturalisasian ini di bawah perkara 19 pasal 1. Terdapat beberapa syarat untuk mendapat kewarganegaraan melalui penaturalisasian. Pertama, 21 tahun dan ke atas. Kedua, bermastautin di persekutuan selama tempo yang dikehendaki dan berniat hendak berbuat demikian secara tetap jika diberi perakuan. Tempo yang agregatnya berjumlah tidak kurang daripada 10 tahun dalam masa 12 tahun. Seterusnya, berkelakuan baik. Menurut Timbalan Menteri Dalam Negeri pertama, Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said, pada Oktober 19, 2021, individu memohon kewarganegaraan perlu memiliki rekod kelakuan yang baik dengan melepasi tapisan polisi di Raja Malaysia. Akhir sekali, mempunyai pengetahuan yang memadai dalam bahasa Melayu. Syarat ini adalah untuk individu yang lahir dalam persekutuan sebelum merdeka, yaitu mesti memahami dan menguasai bahasa Melayu. Kewarganegaraan melalui penggabungan wilayah. Dengan mana-mana wilayah yang baru diterima masuk ke dalam persekutuan selepas Hari Malaysia, iaitu 16 September 1963, melalui undang-undang ini, maka Parlimen boleh menentukan siapakah orang yang akan menjadi warga negara Malaysia atas sebab hubungan mereka dengan wilayah lain dan tarikh-tarikh mereka akan menjadi warga negara. Selain itu, mereka yang menjadi warga negara Malaysia secara penggabungan wilayah adalah penduduk Sabah, penduduk Sarawak, penduduk Singapura, penduduk United Kingdom dan tanah jajahannya serta pemuasatin tetap di Sabah dan Sarawak. Pada tarikh yang penuh bersejarah, 16 September 1963, tarikh pembentukan Malaysia telah diisytiharkan oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman di Stadium Merdeka.
Laungan Merdeka sebanyak 7 kali telah dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman yang menandakan kejayaan dalam membentuk semua negara yang baru. Penubuhan Malaysia ini merupakan satu usaha yang sangat rumit yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh kemerdekaan. Warga negara yang dari Sabah, Sarawak dan Singapura secara naturalnya menjadi warga negara Malaysia selepas pengisytiharan Hari Malaysia. Walau bagaimanapun, pada tahun 1965, Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman memutuskan agar Singapura keluar dari persekutuan, membawa kepada kemerdekaan Singapura pada 9 Ogos. Justru, Singapura tidak lagi memegang kewarganegaraan Malaysia atau British dan mereka terus memegang status pilihan di United Kingdom iaitu sebagai warga Commonwealth. Kewarganegaraan Singapura terhadap Malaysia adalah tidak sah selepas Singapura keluar dari Malaysia. Oleh itu, jika Singapura ingin mendapat kewarganegaraan, mereka hendaklah memohon mengikut undang-undang dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Seterusnya adalah penempatan kewarganegaraan. Yang penempatan kewarganegaraan terbagi kepada dua, iaitu pelepasan dan pelucutan. Bagi pelepasan, melalui proses pendaftaran di Kedutaan Besar Malaysia di negara tempat tinggal, mempunyai kewarganegaraan ganda, telah menetap di negara baru selama 10 tahun terakhir dan harus membayar sebanyak RM1,000, telah membuat pilihan sendiri untuk melepaskan kewarganegaraan Malaysia, mengajukan surat permohonan pelepasan kewarganegaraan Malaysia dan dokumen sokongan seperti pasport, dokumen imigrasi dan sijil. Seterusnya adalah pelucutan kewarganegaraan. Bagi proses ini, seseorang telah melakukan tindakan yang merugikan negara atau melanggar undang-undang kewarganegaraan Malaysia, terlibat dalam kegiatan terorisme atau kejahatan yang merugikan negara. Seseorang juga telah memperolehi kewarganegaraan asing tanpa izin, meninggalkan Malaysia dan tidak kembali dalam jangka tertentu, memberikan maklumat atau melakukan tindakan yang merugikan keamanan negara atau kepentingan nasional Malaysia. Kesimpulannya, Perlembagaan Malaysia menetapkan Undang-Undang Dasar Negara seperti berikut, yaitu anak yang lahir di dalam wilayah Malaysia daripada orang tua yang bukan warga negara Malaysia boleh mendapat kewarganegaraan Malaysia jika minimal salah satu daripada orang tuanya adalah penduduk tetap Malaysia pada masa kelahiran anak tersebut. Selain itu, anak yang dilahirkan di luar wilayah Malaysia dari orang tua yang mempunyai status warga negara Malaysia boleh menerima kewarganegaraan Malaysia. Selain itu, proses naturalisasi ialah proses yang membolehkan seseorang yang bukan warga negara Malaysia memperoleh kewarganegaraan Malaysia. Walaupun begitu, terdapat beberapa individu yang mempunyai warga negara ganda. Untuk mendapatkan kewarganegaraan ganda, seseorang mesti memenuhi beberapa peraturan dan persetujuan, seperti pihak berkuasa. Ada warga negara yang mendapat kewarganegaraan Malaysia mengikut syarat, tetapi ada juga yang kehilangannya. Menurut Perlembagaan Malaysia, ia juga menyebut keadaan di mana kewarganegaraan Malaysia boleh ditarik balik, seperti apabila seseorang membuat pernyataan sukarela atau melakukan sesuatu yang melanggar kepentingan negara. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada pembentangan kami.